Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 7. Siapakah lebih hebat? Dengan tajuknya Mahir Mengurus, Hidup Terurus. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 2.3. Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Manakala, standard pembelajaran kita adalah 2.3.1. Menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya dan 2.3.2. Mengaplikasi cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi berkesan. Berdasarkan tajuk Mahir Mengurus Hidup Terurus, perbincangan kali ini adalah merujuk halaman 44 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 44 buku teks kamu. Iwan tinggal jauh dari sekolahnya. Iwan terpaksa tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak sekolah. Sejak Iwan tinggal di asrama, Iwan kerap berhadapan dengan situasi tekanan daripada rakan sebaya. Berdasarkan penyataan yang kita baca ini, perbincangan kita pada kali ini akan merujuk ataupun akan membincangkan tentang bagaimana kita boleh menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya dan tindakan penyelesaiannya. Dan kita juga akan membincangkan bagaimana untuk mengaplikasi cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi berkesan. Cikgu mahu kamu merujuk kepada gambar yang terdapat di halaman 44 buku teks kamu. Gambar ini adalah berkaitan dengan pernyataan yang telah kita baca tadi tentang Ivan. Mari kita lihat apakah dialog ataupun kata-kata perbualan antara murid-murid di dalam gambar ini. Ivan, kali ini awak mesti ikut kami ponteng kelas tambahan. Inilah tekanan yang dihadapi oleh Ivan berdasarkan pernyataan yang kita telah baca tadi. Mari kita analisis situasi ini. Asrama adalah satu kemudahan tempat tinggal kepada murid yang jauh rumahnya daripada sekolah. Bagaimanapun, duduk di asrama ada cabarannya. Ivan diajak oleh Badri untuk melakukan perbuatan yang salah, iaitu ponteng sekolah. Ini membuatkan Ivan berasa serba salah apabila menghadapi tekanan daripada rakannya itu. Sekarang kita lihat pula apakah jawapan yang diberi oleh Ivan kepada ajakan Badri. Maaf Badri, jawapan saya tetap sama.
Saya tidak akan ponteng kelas tambahan kerana kelas ini amat penting kepada saya. Peperiksaan akhir semakin dekat. Berdasarkan jawapan oleh Ivan, kita dapati bahawa sebenarnya ajakan oleh Badri ini telah dilakukan beberapa kali. Namun, Ivan tetap menolak ajakan itu. Kita tengok dialog tambahan daripada kawan Badri. Alah, jomlah. Apakah maksud kata-kata itu? Maksudnya, ada desakan daripada Badri dan kawan-kawannya untuk Ivan mengikut mereka untuk ponteng sekolah. Inilah tekanan yang dihadapi oleh Ivan terhadap rakan sebayanya yang tinggal sama di asrama. Mari kita lihat apa pula tindakan yang boleh dilakukan oleh Ivan terhadap ajakan Badri dan kawan-kawannya. Ivan perlu menolak ajakan rakan seasramanya itu dengan baik. Ivan juga perlu menyatakan sebab yang munasabah supaya rakannya itu dapat menerima alasannya. Bercakaplah dengan sopan supaya tidak menyinggung perasaan rakannya itu. Sekiranya mereka masih terus mendesak, Ivan perlu melaporkan perkara itu kepada guru kelas atau guru disiplin. Ya, sebagai permulaan, Ivan boleh menolak ajakan itu dengan cara baik. Walau bagaimanapun sekiranya Badri dan kawan-kawannya terus mendesak, maka Ivan perlu melaporkan perkara itu kepada guru kelas atau kepada guru disiplin supaya Badri dan rakan-rakannya tidak mengganggunya lagi. Kita telah selesai membincangkan tentang masalah dan tekanan dari rakan sebaya yang dihadapi oleh Ivan tadi. Kali ini kita akan membincangkan pula tentang bagaimana kita nak menyelesaikan soalan-soalan yang terdapat di bahagian aktiviti. Ada dua soalan yang terdapat di bahagian ini. Mari kita lihat dan kita selesaikan bersama-sama. Soalan yang pertama. Jika kamu ialah Ivan, nyatakan cara kamu mengurus situasi di atas. Cikgu rasa kita tidak perlu untuk membincangkan soalan ini kerana kita telah pun membincangkan secara terperinci tentang tindakan yang boleh diambil oleh Ivan untuk mengatasi masalahnya itu. Dan cikgu percaya tindakan yang kamu akan lakukan pun lebih kurang sama sebagaimana tindakan yang boleh diambil oleh Ivan. Kita akan fokus untuk menyelesaikan soalan yang kedua. Apakah soalan yang kedua? Nyatakan situasi lain yang boleh menimbulkan tekanan dan cadangkan cara mengurus tekanan tersebut dengan berkesan. Cikgu telah mewujudkan satu situasi untuk kamu selesaikan. Situasi ini adalah situasi di mana ada tekanan dari rakan sebaya supaya kita mengikut kata-kata mereka. Jadi, kita baca bersama-sama dan nanti kamu kena fikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kita lihat situasinya. Sahlan disuruh oleh rakan-rakannya memetik dan mencuri buah mangga yang terdapat di halaman rumah jirannya. Jika Sahlan enggan, maka rakan-rakannya tidak mahu berkawan dengannya. Sahlan tertekan kerana dia tahu perbuatan mencuri itu salah.
Lagipun dia pasti dimarahi jika diketahui oleh ibu bapanya. Berdasarkan situasi yang telah cikgu wujudkan ini, cuba kamu fikirkan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Di sini cikgu berikan sedikit panduan bagaimana kamu boleh fikirkan tindakan yang boleh dilakukan oleh Sahlan untuk mengelakkan daripada mengikut ajakan atau mengikut suruhan rakan-rakannya. Jenis tekanan yang dihadapi oleh Sahlan ialah tekanan yang negatif dan kesan yang diterima adalah kesan secara langsung. Analisis yang dibuat menunjukkan Sahlan mengalami dilema rakan sebaya. Di sinilah tugas kamu, iaitu memikirkan tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh Sahlan untuk mengatasi masalah ini berdasarkan situasi yang telah kita bincangkan pada pelajaran sebelum ini. Jadi, cikgu serahkan untuk kamu fikirkan tindakan yang kamu boleh fikirkan untuk Sahlan lakukan sebagai satu cara untuk Sahlan menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dia hadapi. Latihan ini nanti kamu boleh lakukan atau boleh tulis di buku latihan kamu. Tadi kita telah membincangkan tentang soalan di bahagian aktiviti yang telah kita selesaikan untuk kamu buat di buku latihan. Ini adalah latihan yang kedua yang kita perlu selesaikan. Mari kita lihat di bahagian pengukuhan pula. Sebagai salah seorang murid yang akan menghadapi peperiksaan akhir, sediakan satu pelan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Kongsikan hasil perancangan kamu itu dengan rakan sekelas kamu. Inilah soalan yang kamu perlu selesaikan di bahagian pengukuhan. Jangan risau, cikgu akan bantu kamu dengan memberi panduan bagaimana untuk merangka pelan tindakan kamu. Cikgu mencadangkan agar kamu menggunakan peta buih untuk menyatakan rancangan atau pelan tindakan kamu untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pada bulatan ini, kita tuliskan tajuknya adalah keputusan cemerlang. Seterusnya, kita lakarkan bulatan di sekeliling tajuk kita tadi, keputusan cemerlang, untuk kita isikan sebentar lagi. Cikgu mencadangkan untuk 4 bulatan ataupun 4 pelan tindakan yang kamu kena fikirkan. Baik, untuk yang pertama, cikgu akan memberikan kamu satu contoh belajar secara berkumpulan. Apa yang dimaksudkan dengan belajar secara berkumpulan? Maksudnya, kita memilih beberapa orang rakan untuk belajar bersama-sama kita. Kita memilih tarikh, masa dan tempat di mana kita akan berkumpul dan belajar bersama-sama. Yang kedua yang cikgu cadangkan di sini adalah membuat jadual belajar. Jadual belajar adalah sangat penting kepada seorang murid yang akan menghadapi peperiksaan. Dalam jadual belajar kita, kita boleh membahagikan masa untuk belajar, untuk bermain,
untuk menonton televisyen ataupun apa-apa saja aktiviti seharian kita. Itu yang cikgu cadangkan untuk yang kedua. Manakala untuk yang ketiga dan yang keempat, itu adalah tugas kamu untuk fikirkan apakah yang sepatutnya kamu buat untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan akhir kamu. Jadi di sini kamu ada dua tugasan yang perlu kamu selesaikan untuk dibuat di buku latihan kamu. Yang pertama tadi ialah soalan di bahagian aktiviti dan yang kedua ialah soalan di bahagian pengukuhan. Jadi fikir-fikirkanlah jawapannya dan tulis di buku latihan kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk Mahir Mengurus, Hidup Terurus. Jangan lupa ada dua soalan yang perlu kamu selesaikan dan dibuat di buku latihan kamu. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6 halaman 44. Semoga apa yang dibincangkan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.